anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya guru-guru yang ada di SK Gopeng memanglah yang terbaik dan insya-Allah mereka akan cuba sedaya upaya untuk memajukan akademik dan juga tak kiralah sasiah ke untuk anak didik kita. Baiklah, buat pengetahuan semua, Lin ada slide ke besar kan? Slide seterusnya. Okey, buat pengetahuan semua, ini adalah barisan pentadbir SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Guru besar SK Gopeng Taman Gopeng Baru adalah guru besar yang baru. Mantan guru besar kita Cik Encik Zailan bin Khalid telah bersara dan guru besar ni baru lagi seminggu mendaftarkan diri. Ini dia guru besar kita Encik Laidi bin Syara. Tapi beliau meminta maaf kerana tidak dapat menghadirkan diri bersama sebab ada komitmen yang lain. Yang kedua, PK pentadbiran kita juga baru, Encik Azhari bin Cik In. PKM, ini saya, Puan Mahizun binti Mahmud. Penolong kanan co-curriculum kita juga baru, Puan Rohana binti Muhammad. Dan kita juga mempunyai penolong kanan pendidikan khas, Encik Muhammad Halimi bin Bidin. Seterusnya. Untuk kelas tahun 1 seperti yang telah dimaklumkan, kita mempunyai 3 kelas. Satu Daisy diterajui oleh guru kelas yang bernama Puan Dalila Diana binti Rozali. Buat pengetahuan semua, Puan Dalila sekarang tengah bercuti bersalin, tetapi seminggu pertama buka sekolah nanti mungkin beliau tak ada, tapi akan digantikan dengan seorang guru baru, Puan Ainin. Dia akan ambil alih tugas Puan Dalila sementara. Apa-apa boleh berhubung dengan Puan Ainin. Untuk satu tulip diterajui oleh Puan Syarifah binti Mak Yusof. Tahu kan? Semua dah tahu guru kelasnya. Dan satu orkid Puan Syuhada binti Mak Zin. Seterusnya. Sebelum saya teruskan taklimat saya, mungkin kita boleh bagi laluan kepada kita punya kaunselor ataupun Encik Faizal nak bagi ucapan ke sebelum kaunselor kita bagi taklimat sikit. Encik Faizal nak bagi ucapan ke? Sepatah dua kata. Tak dengar tu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua bapa yang kita teruskan kepada kaunselor. Terima kasih Encik Faizal. Sebenarnya Encik Faizal pun sedang dalam bertugas, mungkin lari sekejap tu. Terima kasih sebab bagi komitmen untuk SKG. Sekarang mungkin kaunselor SKG mungkin ada sedikit motivasi lah kot. Sikit je penerangan daripada Puan Wan Syariza binti Wan Zailan. Dipersilakan Wan. Terima kasih. Ada dah, mana Cikgu Wan? Ya, saya tengah nak present slide. Boleh nampak? Present slide dulu lah. Saya stopkan slide saya. Alright. Nanti Cikgu Wan share screen ya. Share screen ya, sekejap. Kenapa dia tak keluar ni? Video saya pun tak keluar. Sekejap. Jadi kat yang bawah ni kan, Cikgu Lin, kat bawah ni saya tak boleh on lah. Saya tak tahu. Atau mungkin Cikgu Wan boleh hantar file tu ke Telegram saya, mungkin saya boleh bukakan. Okey. Sekejap. Maaf ya tuan-tuan perempuan semua, kita tunggu Cikgu Wan hantar file ke saya punya komputer lah. Cikgu Lin ada problem tak? Sekejap. Atau mungkin saya teruskan dulu sementara Puan Wan. Boleh.
Okey. Puan Maya sendiri ya. Okey. Okey. Maaf. Okey. Sambung balik tadi Lin Boleh ke? slide. Okay, so slide ni. Okey. Tak keluar lagi. Okay, dapat Okey. Okey. Kejap, tengah loading. Okey, buat pengetahuan semua, jumlah murid SK Gopeng Baru untuk tahun ini adalah 632 orang. Jadi dengan itu kita kena buat penggiliran. Tetapi tahun 1 dan 2 tiada 1, 2 dan 6 tiada penggiliran. Maknanya setiap minggu tu memang hadir, setiap hari memang hadir ke sekolah. Kecuali tahun 3, 4 dan 5 yang akan ada penggiliran. Untuk guru pula, jumlah bilangan guru di sekolah ini adalah 50 orang. Sementara kita mempunyai jumlah kelas 18 buah kelas perdana, 4 buah PPKI dan 2 buah PRA. Okey, cuba kita tengok enrolment tahun 1. 1 Daisy 36 orang, 1 Tulip 36 orang, 1 Orchid 34 orang. Jadi kesemuanya kita ada 106 orang. Ini dalam sejarah ni SKG sebab bilangan murid tahun 1 yang ramai. Sebenarnya kapasiti kita 105 orang sahaja. Tapi sebabnya PPD dah meluluskan sehingga 106 orang kita terima jugalah. Tapi untuk ke depan ni mungkin kita tak boleh terima dulu sebab kita kekangan kepadatan dalam kelas tu. Okey, seterusnya Lin. Okey, buat pengetahuan semua, kita tengok kelas tahun 1, murid akan diletakkan dalam kelas sementara semasa minggu transisi dilaksanakan. Okey, untuk buat pengetahuan semua, nama-nama yang berada di kelas-kelas sekarang ni adalah sementara. Sebab terlampau ramai, jadi kita tak boleh nak asingkan dulu. Kami cuma asingkan mengikut abjad. Okey, kalau tengok tu kelas Tulip penuh dengan murid lelaki rasanya dan kelas Orchid penuh dengan murid perempuan. Okey, selepas minggu transisi murid akan dipecahkan kepada kelas DLP dan bukan DLP. Okey, minggu transisi akan dijalankan selama 4 minggu. Untuk 2 minggu adalah minggu penyesuaian. Maksudnya kita nak sesuaikan budak tu dengan persekitaran sekolah dulu, dengan persekitaran pembelajaran di sekolah. Okey, selepas minggu kedua tu, minggu ketiga mungkin kita terpaksa adakan pentaksiran. Okey, tengok kelas DLP tu kita subjek matematik dan sains akan diajar dalam bahasa Inggeris. Hanya murid yang memohon akan dipertimbangkan untuk ditawarkan masuk ke kelas DLP. Okey, untuk pengetahuan semua, kelas DLP kami cuma sediakan 1 kelas sahaja. Dan untuk bilangan pada tahun ini hanya 32 orang murid sahaja yang akan layak ke kelas DLP. Yang lain akan dimasukkan ke kelas perdana Tulip dan Orchid. Okey. Saya tak boleh nak memenuhi permintaan untuk semua sekali masuk ke kelas DLP sebab kita ada kekurangan juga sebab buku teks. Satu masalah kita adalah buku teks. Buku teks untuk tahun ini kita cuma menerima bilangan semasa 32 buah sahaja. Jadi kami telah bermesyuarat dan untuk kelas DLP hanya 32 orang. Jadi macam mana kita nak agihkan murid-murid ini? Okey, sebab kita ada 106 orang. Kan, nak masukkan semua ke dalam DLP memang tak boleh. Dan kepada yang memang telah menolak kelas DLP, memang kita akan asingkan dahulu. Maknanya dia akan terus ke kelas perdana. Tetapi untuk semua kita pastikan juga buat pentaksiran. Memang sekarang kita sepatutnya tidak boleh buat ujian, tapi cuma untuk kelas DLP je. Kita nak pilih 32 orang murid ni yang layak untuk ke kelas DLP. Jadi kami jadi untuk minggu ketiga kami mungkin akan adakan pentaksiran untuk matematik, bahasa Inggeris dan sains.
Di situ kita akan kenal pasti murid-murid yang boleh ke kelas TLP. Tapi kami tengok jugalah borang kebenaran yang telah diberikan oleh ibu bapa. Bukan kami sewenang-wenangnya masukkan juga. Kalau yang tak setuju memang kita tidak akan letakkan mereka di kelas TLP. Okey, seterusnya. Okey. Macam biasalah kita tahu yang kita ni masih lagi tidak menang tidak menang lagi. Jadi masih lagi hidup dalam wabak COVID-19 ni. Jadi untuk SOP sekolah, pemakaian pelitup muka adalah wajib. Wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah ingatkan anak-anak dan pastikan anak-anak pakai pelitup muka masa masuk ke kawasan sekolah. Memang kami ada menyediakan jika yang terlupa. Kalau boleh puan sediakan tambahan di dalam poket beg murid-murid ni supaya kalau putus boleh juga diorang ganti diorang punya face mask. Okey. Kalau pemakaian pelitup muka, ya. Tak dengar? Ni ada pertanyaan daripada pertanyaan. Nurhal Zatul. Kalau borang kebenaran untuk DLP dah diberi, boleh cancel ke? Boleh. Nanti PM tepi ke guru kelas. Okey, kata tidak mahu. Jadi kami akan asingkan nanti. Okey. Okey, untuk kita seterusnya ya, murid bergejala. Okey, ini sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya sekarang kita tak ada dah scan suhu, mengimbas suhu waktu masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi cikgu-cikgu tak dapat tangkap murid-murid yang kadang tu sesema lah, batuk lah. Jadi tanggungjawab ibu bapa sendiri. Andai kata anak-anak ni sesema, bergejala lah, sesema, batuk, harap tidaklah membenarkan anak-anak itu datang ke sekolah dulu. Okey, murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala daripada rumah. Sekiranya murid didapati bergejala ketika di sekolah, kami akan adakan ujian saringan COVID-19 di sekolah. Tapi borang untuk melaksanakan saringan ni saya belum bagi. Jadi kami akan hantar nanti untuk hari pertama. Okey, jadi hari kedua murid-murid perlu bawa borang persetujuan untuk menjalankan ujian saringan jika bergejala di sekolah. Okey, kalau tiada kebenaran kami memang telefon ibu bapa untuk mengambil anak-anak ni. Jadi tolonglah ya, sebab budak-budak tahulah dia orang dengan face mask kadang buka. Jadi kalau batuk, sesema tu mudah berjangkit. Jadi mohon ibu bapa pastikan anak-anak ni sihat untuk datang ke sekolah. Kalau boleh test dululah untuk hari pertama ni. Kita tak tahu yang balik kampung ramai, yang jalan merata-rata kan. Kita sama-sama kita jaga kita. Kalau boleh kita buat persediaan dulu, test dulu di rumah, saring dulu anak. Andai kata tidak hadir, link seterusnya. Andai kata, okey tengok ya. Andai kata tidak hadir, tolong maklumkan kepada guru kelas. Saya akan hantar satu surat, maknanya semua satu format. Jadi tuan-puan isi nama anak dan sign tanda tangan tuan-puan untuk mengatakan anak ni tidak hadir kenapa. Nanti tuan-puan tick je. Kami ada satu format yang sama. Jadi semua sama, senang. Sebab kami nak dapatkan surat kadang tahulah ada kekangan untuk menulis surat kan. Okey. Untuk kehadiran di sekolah, hari pertama. Hari pertama kita 21 Mac 2022 ya, hari Isnin minggu depan. Okey. Ibu bapa atau penjaga hanya menurunkan atau mengambil anak di pintu pagar sahaja. Ibu bapa tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Sekolah kita pun kawasannya sempit. Jadi dengan murid yang 106 orang ni, memanglah kita sangat-sangat kelam kabut, takut kelam kabut pagi tu. Tapi jangan risau, tuan-puan turunkan saja anak di pintu pagar dan cikgu bertugas akan membawa anak-anak ini ke kelas masing-masing. Sebabnya tahun 1 hanya di level bawah saja. Cuma pastikan kalau boleh, kalau kelas Daisy dia kelas A, kalau Tulip B dan Orchid C. Kalau boleh bubuh stiker pada beg anak. A, B atau C.
Dan pastikan anak tahu nama penuh. Murid-murid ni kadang dia datang sekolah, tahulah siapa nama abang? Abang katanya. Sudah susah cikgu nak cari nama abang dalam kelas. Kalau boleh cikgu, kalau boleh mak ayah tandakan, labelkan beg dulu. Sebab di dalam kelas baru dapat name tag. Name tag sementara sebelum kita buat tag nama betul. Boleh ya? Okay, next. Okey, berikut ada waktu pulang sesi persekolahan tahun 2022-2023 untuk tahap 1. Saya mohon sangat-sangat ibu bapa pastikan waktu pulang ni kita alert. Sentiasa tahu anak balik pukul berapa. Kita tak nak anak-anak tahun 1 ni tahulah dia tak tahu. Jadi mak ayah ambil lambat ke, cepat ke. Kepada yang naik van sekolah, kalau boleh nanti saya akan bagikan tag. Kena tahu siapa driver dia tu. Kalau yang tak ada kakak dengan abang. Okey. Okey, untuk Isnin dan Khamis tahun 1 pukul 12.30 hari. Kalau boleh ambil tepat-tepat dia tuan-tuan dan perempuan, sebab sekarang zaman COVID kita 10 minit penggiliran, maksudnya berperingkat. Tak nak sesak nanti di kantin. Okey, ini akan saya hantarkan ke grup kelas masing-masing. Untuk PPKI pukul 12 nanti saya akan hantar juga ya. Okey, next Lin, ini waktu pulang. Okey. Ini adalah cara untuk memesan makanan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pesanan makanan, setiap guru akan masukkan menu dalam grup dan senarai murid. Jadi tuan-tuan puan tambah je list untuk siapa yang nak order. Nanti guru akan kutip duit setiap pagi. Setiap menu RM2 je. Nanti ini pun kita akan hantar ke grup. Setiap menu RM2. Semuanya ayam, berasaskan ayam. Okey. Guru akan mengutip ya, itu tinggal P tu, duit setiap pagi RM2. Murid hanya akan makan di dalam kelas dengan diawasi guru. Dia orang tak boleh. Kurang jelas ya suara. Lin, boleh dengar tak suara? Jelas. Okey, sebab ada yang kurang dengar dia kata. Okey. Jelas. Okey. Murid hanya makan di dalam kelas ya. Cikgu sahaja yang akan mengawasi murid-murid ini makan di dalam kelas. Tidak dibenarkan ke kantin lagi. Jika ada kebenaran esok, kita akan ajar murid-murid ini cara membeli dengan duit tu lah, nilai duit. Okay, next. Itu untuk pesanan makanan ya. Okay. Untuk pakaian sekolah pada hari pertama, murid kalau boleh diwajibkan untuk memakai uniform sekolah lah. Ini tahun pertama kan, mesti baju baru kan. Okey, jadi tolonglah pakai uniform sekolah. Murid digalakkan memakai kasut berwarna hitam dan tiada halangan jika murid ingin memakai kasut putih. Okey. Kalau nak pakai kasut putih boleh, tapi seelok-eloknya kasut putih dengan stokin putih. Tapi kalau ikutkan perkeliling, tahun ini diwajibkan berwarna hitam. Tapi memandangkan pandemik, dia masih lagi memberi kelonggaran. Kalau kasut hitam, pastikan stokin berwarna hitam. Okey, untuk waktu yang ada PJ, murid dibenarkan untuk memakai pakaian PJ sepanjang hari. Tak perlu tukar ke baju uniform. Maknanya sepanjang hari tu pakai baju PJ. Okey. Ini adalah kedudukan rencana. Nah, ini pun saya akan postkan ke grup. Okey. Sepatutnya nama adalah di atas poket. Atas tu nama baru lencana di atas. Okey. Kalau boleh kita ubah. Kalau tak boleh tu tak apa, saya terima dulu. Sebab nak menjahit pun susah juga. Okay, next. Clear ya? Okay, sampai itu. Okay, ada apa-apa soalan ke? Okay, cikgu, tie tu pakai untuk semua murid ke? Oh, saya terlupa. Tie untuk murid lelaki. Pakai untuk semua murid. Okay.
Untuk buku dah beli ya? Buku dah dihantar, senarai buku dah dihantar ke grup, boleh beli. Minggu pertama ni mungkin tidak guna lagi sebab kita akan guna modul transisi. Modul transisi ni mungkin kita akan kutip duit, tapi saya akan pastikan berapa. Begitu juga name tag. Name tag kain kita akan buat selaras 3 keping RM5 saya rasa. Okey, jika ada perubahan saya akan maklumkan kemudian. Okey, terima kasih kepada yang sudah beli buku. Untuk buku, nak bawa buku apa, ikut jadual apa, nanti cikgu kelas akan maklumkan. Sebab sekarang kita tak nak bebanan beg tu kan, beg berat. Jadi cikgu-cikgu akan pastikan hari apa, buku apa. Untuk minggu transisi ni kita tak akan guna buku dulu. Cuma bawa je lah buku tulis tu. Okey. Buku SPBT, skim pinjaman buku teks, kita tak bagi lagi. Selepas habis minggu transisi dan murid-murid telah ditempatkan ke kelas tetap iaitu DLP dan bukan DLP, baru sahaja kami akan edarkan buku SPBT. Oh, kalau yang ada sesama setiap pagi, kalau boleh dapatkan surat, tuliskan satu surat, yang resdung tu. Memang setiap pagi dia sesama kan. Tuliskan satu surat untuk cikgu kelas, mungkin itu lebih baik. Jadi tak ada nanti datang hari-hari kena halau, halau balik. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi ke? Okay, untuk ada yang nak bertanya boleh tanya kalau rasa tak boleh nak tap terus saja onkan mikrofon. Betul. Boleh tanya. Atau kita nak bagi laluan kepada Puan Wan dulu. Sebab semua ni dah ada anak dah di SKG ni. Kebanyakannya daripada prasekolah. Okey, Cikgu Wan ada? Adakah Cikgu Wan? Kalau ada masalah boleh PM saya ataupun telefon saya. Lagi senang. Boleh dengar ya. Okey, so saya akan stopkan presenting ini. Saya akan keluarkan slide dari untuk Cikgu Wan punya ya. Alright. Okey, baiklah saya akan sharekan skrin saya. Okey, silakan Cikgu Wan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua ibu bapa yang hadir pada petang ini. Yang berusaha Puan Mahizun, PKM kesayangan kita di SKG. Yang dihormati Tuan YDP kita Encik Muhammad Faizal serta Cikgu Fadlina, Guru Bestari yang telah memenangi anugerah Guru McDonald ya pada 2021. Okey, saya merupakan kaunselor di SKG ini. Dan saya juga merupakan kaunselor berdaftar lah anda Lembaga Kaunselor Malaysia. Alright, teruskan boleh? Okey, sedikit titipan dan pesanan serta motivasi lah untuk para ibu bapa. Okey, yang pertama sekali, kalau boleh saya minta kepada semua ibu bapa untuk berpesan kepada anak ya, yang mereka ni akan bersekolah pada minggu hadapan. Tak kira lah waktu bila, seelok-eloknya waktu sebelum nak tidur tu kita pesan abang, kakak minggu depan abang dan kakak nak sekolah kan, kena bangun pagi. Ini sebab apa? Untuk melatih minda anak-anak kita ni supaya lebih bersedia untuk ke sekolah. Kemudian ibu bapa juga boleh melatih anak-anak untuk tidur lebih awal. Mulai malam ni dah kena dah. Didik mereka ataupun pesan pada mereka, okey abang kakak, saya ibu, malam ni kita tidur awal ya. Sebab apa? Nak pastikan dia orang ni tak terkejut minggu depan nak kena bangun pagi. Okey, yang seterusnya kalau boleh memang ada setiap daripada kita akan memesan makanan. Itu betul, tapi kalau boleh untuk minggu pertama ni minta ibu bapa sediakan biskut kecil ke ataupun roti. Sebab apa? Kadang-kadang budak-budak ni dia dah terbiasa tau waktu tadika makan awal, balik pun pukul 12 kan. Minta maaf, balik pukul 12. Jadi takut ada yang lapar. Nanti kalau lapar kesian dekat mereka. Kalau dah anak-anak tuan-puan dah biasa, tak mengapa. And then minta tuan-puan, ibu bapa semua
pastikan dah menerima jadual waktu pelajaran, iaitu waktu kelas tu. Lepas tu jadual pulang sekolah. Tapi untuk yang 4 minggu ni kita akan ikut transisi kan, so tak apa. Sebab kita ada modul. Okay, alright. Seterusnya Cikgu Lin. Okay, dan yang kelima ni sentiasalah memberi kata-kata semangat, pujian supaya anak-anak kita ni lebih bersemangat untuk sekolah. Kalau yang dah prasekolah di SKG, saya rasa kurang isu ni sebab mereka dah biasa kan. Untuk yang tak biasa, yang tak biasa ni mungkin ada yang rasa takut, ada yang rasa macam tak orang kata, yelah benda baru kan, kita pun kalau pergi tempat baru pun rasa berdebar juga kan. Jadi dengan pujian ni kita harap anak-anak kita ni lebih bersemangat. Bila pagi pergi sekolah tu, abang ni hebatnya bangun hari ni, abang lah atau kakak lah yang paling cantik sekali anak ibu, anak ayah. Puji mereka supaya mereka lebih bersemangat. And then yang keenam ni, saya harap ibu bapa dah mula melatih anak-anak untuk pergi ke tandas. Untuk murid lelaki, digalakkanlah pakai seluar dalam sebab kita takut nanti zip tu kan, takut itulah dia, takut terkena kat bahagian yang tak sepatutnya. Dan kalau boleh tak galakkan sangat pakai tali pinggang. Sebab apa, kadang murid-murid ni dia tahan nak pergi tandas, bila dah rasa sangat tu baru nak pergi tandas, baru nak buka seluar dah tali pinggang pula tersekat lah. Jadi kita tak nak isu tu. Kita kesian takut mereka yalah terkencing dalam seluar ke kan. Tapi kalau anak tu dah confirm memang dah diajar pakai tali pinggang tu, tak apa. Okay. Bagi murid perempuan digalakkan pakai belah dalam tu pakai legging ataupun seluar yang panjang tu lah. Untuk langkah keselamatan, kita tak tahu anak-anak kita ni bermain ke apa, ke terselak kain ke kan. Jadi lebih sopan lah. Dan seterusnya untuk murid perempuan mungkin tak boleh pakai jarum barang kemar dan jarum peniti kat tudung tu. Kita takut kan dia luka. Okey, Cikgu Lin seterusnya. Alright, untuk ibu bapa yang first time ada anak, jika ada apa-apa isu, ibu bapa mohon berbincang dahulu dengan guru kelas. Kita kadang, yelah anak-anak ni mereka, bukan saya kata macam mana ya, mereka mempunyai pemikiran yang abstrak. Kadang-kala input yang diberikan oleh guru tu lain, yang disampaikan lain. Jadi kadang-kadang berlaku kekeliruan. Jadi saya mohon sangat-sangat ibu bapa agar bertanya dahulu secara orang kata berhemah kepada guru kelas. Seandainya ada isu masih berlarutan, ibu bapa bolehlah berjumpa dengan PKM kesayangan kita, Cikgu Mahizon. Okey semua ya, jelas ya. So yang terakhir sekali, elakkan kontroversi dan tingkatkan prestasi. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi sedikit orang kata tips, titipan pesan dan motivasi dari Cikgu Wan Syariza iaitu kaunselor SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Okey, Puan Mahizon, ada lagi pesanan ataupun taklimat yang ingin diberikan? Untuk saya rasa cukup setakat ni. Mungkin kita boleh buka soalan lah. Okey, baiklah. Kepada tapi kalau yang okey, waris murid kalau nak tanya, sudi-sudikan, jangan malu-malu, kita santai-santai sahaja. Ya, kaunselor kita memang ceria. Cikgu SKG semua ceria, jangan risau. Assalamualaikum Cikgu. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Dekat sekolah memang tak sediakan loceng. Sebab kadang ambil anak kadang lambat keluar kan. Kita datang memang tepat dah tapi lambat keluar. Dan 10 minit, 15 minit kadang. Okey, saya jawab ya. Loceng tu sebab sekarang musim COVID, kita berperingkat tu, jadi bila dia orang set hari tu dah rosak. Jadi tengah tunggu yang mula-mula dulu yang buat loceng tu. Kita akan usahakan untuk pastikan loceng tu berfungsi hari pertama. Nanti saya akan maklumkan pada PK1. Okey.
daripada YDP kita. Dia kata, Assalamualaikum, terima kasih kerana memilih SK Gopeng Taman Gopeng Baru. InsyaAllah saya yakin dan percaya cikgu di sekolah ini dapat mendidik anak-anak tuan-puan dengan jayanya. Saya mohon untuk undur diri dulu, ada kerja yang perlu diselesaikan. Terima kasih YDP kita. Okay, seterusnya ada soalan daripada tuan-tuan semua. Puan Maizun ada soalan baca kan? Okey. Okey, 4 minggu pertama ni mungkin kita akan ikut juga jadual yang ada, tapi kami akan mungkin esok PK1 akan maklumkan sama ada dia nak ada perubahan waktu atau tidak. Jadi kami akan masukkan dalam grup. Jadi untuk mohon sangatlah selalu-selalulah tengok mesej yang di dalam grup tu supaya tak tinggal. Okay, pertanyaan daripada Syafiza, ni mungkin pertama kali ke SK Gopeng. Okay, murid tahu ke nak pergi ke mana nanti? Akan di-guide ke macam mana Puan Maizun? Akan di-guide insya-Allah sebab tu kita ada 4 minggu minggu penyesuaian untuk minggu transisi. Tak akan kita biarkan anak-anak ni sebab di kantin je. Kelas tu dekat depan tu. Kalau salah masuk pun senarai nama ada insya-Allah. Tu cikgu kelas angkat tangan tu. Okey, Mungkin daripada cikgu kelas Cikgu ada Syuhada. apa-apa? Cikgu Syuhada. Cikgu kelas tahun 1 Orchid. Cikgu kelas Ya. C tu ya. Assalamualaikum. Mungkin cikgu Syuhada. Waalaikumsalam. Cikgu Linzek, nak Ya saya. minta tolong Cikgu Linzek untuk sharekan GM ni sebab ada ibu bapa daripada kelas 1O yang request dia tak dapat join sebab talian dia lemah. Okey, dan kepada semua ya, kita punya Google Meet hari ni direkodkan ya. InsyaAllah saya akan masukkan dalam YouTube nanti secara unlisted. Sesiapa yang ada link sahaja boleh tonton. Nanti saya akan masukkan dalam YouTube kepada yang mungkin lambat masuk kan dan yang tak dapat berpeluang masuk akan saya letakkanlah nanti link dalam YouTube, boleh ulang tontonlah semula nanti. Okey, kelas guru kelas 1 Tulip. Cikgu Syarifah. Okey, silakan Puan Syarifah. Okay, Assalamualaikum semua. Saya nak cakap beberapa perkara. Yang pertama, bagi yang dah beli fail warna biru tu, fail sekolah warna biru tu, pastikan tulis nama dengan pensel je dulu. Sebab nanti saya nak bagi seragam dan kemas. Okay, tulis dengan pensel nama anak je cukup. Sebab kelas tak apa, nanti saya boleh tentukan kemudian. Lepas tu bagi yang ada dah beli buku dan letak buku dalam beg anak, tolong pastikan buku tulis tu tulis nama. Takut nanti hilang, bertukar, dia menangis, susah sikit lah. Okay, pastikan buku yang dah beli tu tulis nama lah kalau bawa dalam beg tu. Dan pastikan alat tulis cukup. Sebab tak boleh pinjam. Kita masih lagi dalam SOP, memang tak boleh pinjam kawan punya. Okay, itu saja buat masa ni. Terima kasih. Cikgu. Kalau yang dah tertulis tu tak apalah. Boleh Ya, ya. Ada tulis tak apa? Kalau Dah tulis tak apalah. Ada tulis tak apa? Bagi yang belum tulis. Bagi yang belum tulis jangan tulis lagi. Tulis dengan pensel je. Gambar tak Ada payah bawa ya. Gambar bawa je. Nanti cikgu akan uruskan. Kalau buat pengetahuan semua, gambar dah diberikan, dah ada. Dah diasingkan ikut kelas. Gambar dah ada. Okey. Maknanya bawa file je lah. Okey, ada lagi. Bawa file je. Okey. Okey, ada lagi satu. Nanti saya akan masukkan juga penerima RMT, rancangan makanan tambahan. Yang layak akan mula makan hari pertama. Okey. Jadi yang Tu bertanya yang bagi bawa bekal. murid yang bawa bekal. Tak ada masalah. Dia akan makan dalam kelas bersama-sama yang beli makanan. Okay, bagi murid perempuan wajib ke pakai tudung Puan Maizun? Kalau ikutkan kita tak wajib, kita tidak memaksa, tapi kita tahulah bila budak ni kadang dia tengok kawan pakai dia pakai. Untuk tahun 1 ni, untuk peraturan kita tak ada memaksa murid-murid untuk memakai tudung. Okay. Tapi kalau yang tidak bertudung, pastikan rambut tu diikat rapi. Okey? Okay, ada lagi soalan. Ada lagi. Mungkin Puan Maizun yang macam label tu Ya. mungkin saya sarankan kan ada kelas A, B, C tu kan.
Ya. Kan mungkin kadang-kadang parent susah nak buat, beli je masking tape tu, masking tape yang besar tapak tangan tu, tampal je dekat poket tampal. anak, senang kita nak tengok sebab bila Ya, orang kata betul. pengajaran tu Boleh? letak besar-besar, susah anak tu nak buat besar-besar kan. Beli je masking tape tu, lekat aje dekat baju dia, tudung ke kan. Kadang-kadang kita tengok kat beg tak tahu celah mana kita tampal kan, letak sahaja di dekat dada kiri ke kanan tu kan, supaya senang cikgu-cikgu nak tahu kelas A, B, C, maksudnya tulip, orchid dengan daisy tadi kan, macam tu. Okey, Vaksin betul. tu wajib ambil ke cikgu sebelum anak sebab anak belum vaksin? Okey, vaksin kita tidak, bukan kata wajib ambil. Macam yang kata vaksin ni untuk mencegah kan. Jika tak ada persetujuan, kami takkan berikan vaksin tu. Ini atas ibu bapa sendiri. Okey, atas persetujuan ibu bapa sendiri. Sekarang vaksin, jika nak vaksin dia boleh walk in je. Sebab dah tak ada dah untuk pick kids untuk di sekolah. Okey. Murid lelaki lekat di tie senang nampak. Betul juga. Kalau label tu letak dekat tie murid lelaki. Untuk waktu pertama tu je sebelum dia dapat name tag. Lepas tu sebelum kita dia tahu, tak ada kadang-kadang sarang. kita tak tahu anak tu datang kelas mana kan, dia tak tahu. Ya. Kan? Bila tanya tak tahu tambah. kan. Kalau dulu mak ayah boleh ikut sampai ke kelas, sekarang dia betul. kena berdikari. Tapi jangan risau, ada cikgu bertugas depan tu. InsyaAllah tak ada apa-apa. Cikgu bagi kepercayaan pada kami dan anak-anak cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Biar dia berdikari. Okey. Hari pertama tu, mungkin minggu pertama cikgu kelas nak kutip buku tulis kot. Tak perlulah bawa semua, mungkin bawa satu, ikut sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran saya rasa untuk satu hari. Jadi mungkin untuk minggu penyesuaian ni dia lebih kepada modul yang akan diberi. Okey. Kita tak ada memaksa budak lah. Kalau tak ada mungkin cikgu akan maklumkan kemudian pada ibu bapa. Okey, ada apa lagi? Cikgu hari pertama sekolah tu buku tu yang diberi tu pun perlu dibawa. Okey. Cikgu Sharifah, ada tak Cikgu Sharifah, Cikgu Syuhada, buku tulis nak guna ke hari pertama? Tak perlu lagi, tak perlu. Kami guna modul sahaja. Okey, jadi bermakna bawa alat tulis yang secukupnya ya. Okey. Okey. Tak perlu bawa buku tulis dahulu untuk minggu pertama ni, cuma kita gunakan modul dahulu. Kalau boleh semua, kalau boleh adalah kita label sikit anak-anak kita punya alat tulis, takut bertukar. Tahun 1 ni tahulah, memang akan bertukar-tukar. Botol air, bekal makanan, itu yang kebiasaan yang akan tinggal kat sekolah tu ataupun bertukar dengan kawan. Dan ingatkanlah anak-anak, janganlah berkongsi-kongsi air, botol air tu, budak ni kan. Okey. Cikgu nanti share maklumat untuk pendidikan khas. Ya, untuk pendidikan khas, penolong kanan pendidikan khas akan share. Okey. Okey, ada apa lagi? Tambah juga ya Kak Cikgu Maizun, macam alat tulis tu kita sharplah 2-3 pensel sebab nanti kan dia berjangkit. Seorang pergi sharp, semua satu kelas pergi sharp nanti. Cuba bagi nak sebab setiap hari kita penjarakan tu kita kena nasihatkan penjarakan sebab dia memang berjangkit terus terang saya cakap. Seorang pergi sharp walaupun pensel dia tak patah dia akan pergi sharp. Jadi nasihatkan lepas kalau ni tumpul guna pensel nombor 2. Nak pensel nombor 2 tumpul nombor 3 sebab kita nak latih dia tak pergilah semua ke tempat sharpen mengasah pensel tu kan. Macam tu lah. Ya betul. Kalau boleh setiap hari semaklah anak-anak punya alat tulis. Okey. Eraser tu selalu bertukar, hilang. Ada lagi tak? Tu Cikgu Jeff bertemu lagi anak perempuan tunggal saya. Seorang keluar, seorang masuk ya Cikgu Jeff. Akan masuk satu akid, dah book tempat satu akid, tak nak di LP. Okey. Kita akan fikirkan. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Cikgu macam setengah buku tu hari tu dah beli kan, tapi tak ada time beli tu. Buka sekolah ni memang cikgu akan bagi ke sebab hari tu tanya pada kedai buku dia akan dapat time buka sekolah dibayar ke belum? Yang buku yang tak dapat lagi saya tak bayar lagi. Kita akan maklumkan lah. Okey. Kalau tak ada nanti kita akan maklumkan. Okey. Okey, ada lagi? Ke cikgu-cikgu ada yang nak ditambah lagi boleh?
Boleh masuk sekali kot kita ada lupa. Puan Wan, Lin Z boleh je tambah apa yang okey ada lagi? Waktu datang tu ya cikgu, janganlah tuan-tuan dan puan-puan, janganlah hantar anak awal sangat 7 pagi. Kesian kat dia orang. Kalau boleh 7 sebelum 7 suku tu okey lah. Kita tak nak mengelakkan anak bermain di dalam kelas. Okey. Buku latihan bahasa Inggeris yang tak ada lagi belum bayar, nanti cikgu boleh bagi tahu. Nanti akan dimaklumkan. InsyaAllah. Okey. Tahun satu ada berapa kelas? 3 kelas. 1 kelas DLP, 2 kelas bukan DLP. 3 kelas. Sebab kita pun kekurangan kelas. Kita cuma dapat menyediakan, ada waran untuk 3 kelas je tahun 1. Okey. Masuk pukul berapa pagi cikgu? Kalau boleh jangan hantar awal sangat, 7.15 tu boleh dah ya Puan Mahizun? 7.30 kita dah mulakan kelas. Jadi maknanya sebelum 7.30. Janganlah 7.35. Kesian pula budak ketinggalan. Okey. Okey. Jadual semua akan dimasukkan ke dalam grup. Jadual waktu, jadual balik, pesanan makanan, semua di dalam grup. Platform yang kita akan gunakan WhatsApp atau Telegram Puan Mahizun? Kalau buat masa sekarang, guru kelas guna medium WhatsApp. Ataupun mungkin puan-puan boleh juga pergi ke Facebook rasmi SK Gopeng Taman Gopeng Baru untuk dapatkan sekarang maklumat lah. Kadang-kadang ada kita admin akan panjangkan lah antara maklumat, mungkin ada jaringan ke, ada apa-apa sebagai program, kita akan letakkan di, kita juga ada portal, kita juga ada Facebook, insyaAllah macam tu lah perempuan dan tuan-tuan semua boleh saja pergi ke Facebook SK Gopeng Taman Gopeng Baru, macam itulah. Okey, ni ada pertanyaan. Hari pertama boleh ke ibu bapa masuk teman anak kat kantin? Minta maaf tuan puan, memang kita tak boleh benarkan ibu bapa masuk ke kawasan sekolah dan murid tidak akan makan di kantin. Okey. Untuk menunggu pun kita akan letakkan dia di kantin sementara untuk cikgu kelas sampai. Jadi kita akan masukkan ke dalam kelas. Memang ibu bapa tidak dibenarkan masuk. Okay. Untuk menunggu di pagar di pagar pun kalau boleh tak boleh beramai-ramai. Okay. Sebab kita kena menjaga penjarakan. Okay. Balik pukul berapa Puan Mahizun ini? Okay. Tahun 1? Tahun 1 kalau ikutkan, kita tengok ikut hari. Jadi saya akan masukkan dalam kelas, dalam WhatsApp ya. Dalam grup. Tadi nanti tengok balik slide ni. Ada dah waktu balik. Okay, saya akan tunjuk semula lah slide ya. Okey. Cikgu kalau hantar 6.50. Kalau dah tak boleh, dah ada banyak masalah, tak apa. Hantar dan saya akan minta guard tunggu di kantin. Dia akan tunggu di kantin sampai ada murid lain yang datang. Okey. Kalau nak tukar anak bukan kelas DLP, ya, ini hanya kelas sementara ya tuan-tuan dan puan-puan. Sementara 4 minggu transisi. Selepas 4 minggu baru kita ubah ke kelas yang tetap. Okey. Kita akan buat pentaksiran. Okey. Cikgu Suhada, silakan. Maaf ya Cikgu Linzek, Kak Ijun. Saya menyampuk sikit. Baik, saya nak maklumkan untuk ibu bapa ya, minta tolong nombor telefon bagilah yang terkini dan jangan kejap-kejap tukar, kejap-kejap suruh add nombor. Cikgu pun dah pening. Kerap sangat tukar nombornya dan keluar masuk ya. Jadi bila keluar masuk tu agak sukar juga kalau dah keluar tu kita nak add masuk balik tu. Kadang-kadang ada yang tak boleh, ada yang ambil masa ya. Jadi harap kalau boleh bagilah nombor telefon yang terkini, senang nak hubungi ke apa ya. Untuk satu ORKID ni kebanyakannya memang saya add nombor ibu-ibu sahaja. Sebab apa-apa urusan senang berurusan dengan ibu-ibu lah. Okay. Cuma ada 1-2 yang tersilap ataupun mungkin dia bagi nombor ayah ke macam mana tu, adalah 1-2 orang macam tu je lah. Kemudian saya nak maklumkan untuk
ibu bapa supaya bekalkan sapu tangan untuk anak-anak sebab masa kita makan tu mungkin nak lap tangan ke, tumpah ke, baik kalau boleh bekalkan tisu basah sekali untuk anak. Wet tissues. Ah, Elok juga. wet tissue senang sapu tangan, wet tissue dan bekalkan air masak lah untuk anak-anak senang. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, Puan Maizun, buku kerja tahun 1 beli masa bila? Beli pada guru kelas ke? Buku kerja kalau ikut dengan senarai buku telah diedarkan dan boleh beli di kedai buku. Dah boleh mula beli dah. Rasanya So, sebab tapi kita dia tak buku guna kerja lagi yang belum lah. ada kan? Buku kerja tu Yang belum ada lagi. kita tunggu. Nanti kita akan Sebab kita ada 4 maklumkan. minggu kan? Kita minggu tahun 1 ni ada Minggu 4 minggu. transisi. Minggu transisi. Minggu Jadi penyesuaian. selepas 4 minggu tu mungkin buku dah ada kan? Mungkin kita akan maklumkan selepas ini. Okay, ada lagi Untuk soalan? Ada soalan tu kelas DLP lagi. Kelas DLP memang bukan kata untuk menentukan kelas DLP tu kita akan buat pentaksiran. Okey, nanti baru kita maklumkan kelas yang tetap. Senarai akan keluar minggu keempat. Okay, kelas bergilir minggu hadapan. Tahun 1 tak ada bergilir. Satu tetap hari-hari kena datang. Tapi tahun 3, 4, 5 memang bergilir minggu A. Okey. Tahun 4 minggu A. Minggu A. So yang bakal buka nanti adalah minggu A ke B? A. Kita akan guna minggu A. Nama akan dimasukkan untuk yang bergilir. Okey, ada lagi? Maksud nama tu belum lagi senarai nama untuk yang penggiliran untuk tahun Penggiliran. belum lagi ke? Esok pagi akan masuk. Esok pagi akan masuk. Maksudnya dalam minggu ni dah mula nak susun jadual tu Puan Maizun. Anak tahun 4 anak kan kita dah mula. Tahun 5 ya. Tahu dia takut bertindan. Okey. Betul. Okey, ada sebarang pertanyaan? Cikgu-cikgu kelas ada? Okey. Rasanya tak ada dah, Lin. Okey. PJ. Baju PJ saiz L. Sebab hari tu saya nak beli saiz habis. Okey, untuk saiz kalau ikutkan jualan buku, jualan baju ni semua diuruskan oleh kedai buku. Tapi tak apa, nanti saya akan pastikan bila saiz-saiz untuk baju PJ ni akan datang. Okey. Boleh bawa teman atau pergi seorang. Okey, ini nak pergi tandas. Okey, untuk pergi ke tandas, sebenarnya memang kalau untuk tahap yang atas memang kita benarkan seorang je. Tapi untuk baru-baru, untuk murid-murid baru ni mungkin 2 orang je lah. Tapi tak boleh, kena berjarak juga. Kena jaga penjarakan juga. Budak-budak ni kalau dia bagi semua dia pergi, semua nak pergi. Okey. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Nak pergi tandas. Okey. Cuma maklumkan pada anak-anak kalau rasa sakit perut tu kena bagi tahu cikgu. Takut terlepas kan. Tapi baju-baju spare memang kita ada. Ya, mungkin kalau baju tu belum ada baju PJ mungkin boleh gunakan baju berwarna putih kan Puan Maizun? Baju putih. Boleh guna baju putih kalau tak ada. Kalau tak ada saiz. Okay, PJ sekali sahaja seminggu 2 kali kan Puan Maizun? 2 kali. Nanti jodoh waktu akan masuk. Okey. Tak sabar dah ni kan, excited ni. Okey. Cuma mungkin pesanlah dekat murid anak-anak kita, jangan takut, cikgu-cikgu tak garam. Jangan takut cakap, insya-Allah kan. Cuma cikgu ni kan? memang ada suara kuat kan. Ya, cikgu cikgu kuat. Ada. Dia ingat kita marah. Ya, betul. Dia bunyi jekah, bunyi dia bising tapi tak kan ada. Sebab anak saya mula-mula macam tu. Jangan risau perempuan. Kita bagi taklimat jadi kena cakap kuat. Cakap murid-murid bukan kita bukan marah. Sebab itu contoh dulu kan. Dia ingat marah.
Okey, rasanya Okey, sampai rasanya tak ada dah ya Lin. Itu ya. Hmm. Rasanya tak ada Okey. ya. Okey, mungkin saya saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okey, Google Meet kita hari ini direkodkan dan saya akan masukkan dalam YouTube dan saya akan serahkan kepada Puan Mahizun secara link nanti adalah unlisted ya Puan Mahizun, hanya yang Ya. dapat link saja boleh tonton. Okey. So, okey itu sajalah ya. Okey, daripada Cikgu Wan, Cikgu kaunselor kita ada apa-apa kaunselor? Oh tak ada, saya just sangat sukalah bila ada yang komen sangat-sangat excited cikgu. Anak pertama nak ke sekolah, wow. Tahniah puan, tahniah. Okay, saya pun excited nak menunggu. Ada ke yang menangis nak saya tolong ni, itu luar biasa lah. Okey, daripada Puan Daliana, terima kasih Cikgu Daliana sebenarnya kan. Okey, terima kasih kerana memberi kepercayaan anda. Okey, segala urusan. Okey, guru kelas ada apa-apa? Guru kelas daripada Cikgu Sharifah, daripada Cikgu Syuhada dan lagi seorang tadi. Oh, Cikgu Syuhada tak ada. Okey, ada apa lagi guru kelas? Cikgu Syuhada? Tak ada apa, cuma saya ucapkan selamat datang ke SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Okey, terima kasih. Cikgu Sharifah ada? Selamat datang, terima kasih sebab pilih SKG TGB. Okey, kami mengalu-alukan kedatangan semua. Jadi harap semua boleh belajar dengan baiklah di SKG TGB. Okey. Terima kasih juga Cikgu Fazlina, host terbaik hari ini. Okey, akhir sekali daripada Puan Mahizun kita ada apa-apa? Okey, terima kasih diucapkan bagi pihak sekolah kepada komitmen yang diberikan oleh ibu bapa guru-guru ibu bapa murid-murid tahun 1 ni. Ramai hari ni, 80 Betul. lebih tu kita kira alhamdulillah lah daripada 106 orang murid kita. Dan cuma yang tak dapat masuk tu kita tahu kekangan mungkin tugas. Hujan ni, mungkin setengah hujan lebat ni Puan talian. Mahizun kalau di Gopeng ni. Oh lebat, Batu Gajah dak. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas komitmen yang diberi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada SKG. Terimalah kami seadanya, percayakanlah kepada guru-guru kami dan insya-Allah anak-anak puan sentiasa terjaga di tangan kami. Okey. Terima kasih diucapkan. So, itu sajalah kita tangguhkan kalimat ya ataupun perjumpaan kita secara Google Meet ini. Di lain masa nanti insya-Allah kalau apa-apa anda boleh hubungi Puan Mahizun kita fikir hal ehwal murid, PM kita ataupun PM saja kepada guru-guru kelas. Okey, so itu saja daripada saya Cikgu Lin Z, moderator anda pada hari ini. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Sama-sama.